adalah video pertama dari kami Wisdom di Parenting Coach dan saya Puan Har adalah coach anda. InsyaAllah hari ini kita akan bercakap tentang parenting during COVID-19. Seperti yang kita semua maklum, kita semua pada hari ini kena duduk rumah. Ini disebabkan oleh pandemik yang sedang melanda bukan sahaja Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan apabila perkara ini berlaku, sedikit sebanyak ia memberikan perubahan kepada kehidupan kita. Dan apabila kita dalam proses untuk menyesuaikan diri kepada perubahan ini, mungkin ada sedikit stres ataupun tekanan yang kita alami untuk menyesuaikan diri daripada perkara yang lama kepada perkara yang baru. Dalam konteks kita sebagai ibu bapa, mungkin dulu anda bekerja di pejabat dan melakukan kerja-kerja di pejabat tanpa ada sebarang gangguan yang mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan anda. Tetapi hari ini anda perlu duduk di rumah dan dalam masa yang sama anda perlu menguruskan hal-hal di rumah, memasak sebagai contohnya ataupun menjaga anak-anak. Jika anda adalah seorang suri rumah, dulu mungkin anda mempunyai masa untuk keluar dan mengambil ia sebagai satu bentuk me time. Tetapi hari ini perkara itu mungkin tidak boleh dilakukan lagi. Dan perkara-perkara kecil ataupun perubahan-perubahan kecil yang kita sedang alami ini sedikit sebanyak mempengaruhi emosi dan juga mental kita. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan 3 tips parenting during COVID-19 agar kita lebih mudah dan lebih positif untuk menepani keadaan yang baru ini sebagai ibu bapa. Tips yang pertama ialah komunikasi yang baik. Jika anda mempunyai anak berusia 3-4 tahun dan ke atas, mereka sebenarnya sudah memahami arahan dan sudah faham jika kita ceritakan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kenapa pentingnya untuk kita ceritakan tentang apa yang berlaku pada hari ini? Supaya mereka faham kenapa mama dan papa duduk di rumah dan perlu buat kerja. Dan mereka juga akan faham kenapa mereka tidak boleh pergi ke sekolah. Anak-anak ini sebenarnya lebih mudah untuk memberikan kerjasama jika mereka tahu apa yang sedang dan akan berlaku. Sebagai contoh, jika di rumah, anda boleh melakukan ataupun menyediakan jadual supaya anak-anak anda tahu apa yang mereka boleh jangka untuk berlaku pada hari tersebut supaya mereka lebih bersedia. Dengan menyediakan jadual seperti ini, they know what they can expect and also you know what you can expect from them. Komunikasi yang baik ini sebenarnya penting kerana ia dapat membantu untuk mengurangkan tekanan kepada ibu bapa dan juga kepada anak-anak. Kerana kita perlu ingat bahawa anak-anak kita juga sedang dalam proses untuk menyesuaikan diri kepada keadaan yang baru ini. Tips yang kedua ialah beri ruang untuk anak anda bermain. Saya tahu ramai di antara kita yang cakna tentang kepentingan bermain, tetapi saya juga faham mungkin ada antara kita yang sebenarnya tidak cukup masa ataupun tidak cukup resources untuk merangka aktiviti bermain bersama anak-anak ataupun kita sebut sebagai structured play. Jadi apa yang saya sarankan ialah sediakan satu ruang supaya anak anda boleh bermain di ruang tersebut dengan permainannya. Contohnya, anda sediakan ruang di ruang tamu untuk anak anda bermain. Jangan biarkan mereka menonton televisyen terlalu kerap kerana ianya tidak baik untuk perkembangan mereka. Apa yang anda boleh buat ialah sediakan permainan yang sesuai untuk mereka main. Kurangkan mainan yang berbentuk elektronik, tetapi sediakan mainan yang boleh anak anda manipulasi. Sebagai contohnya, mainan Lego, blocks, mainan untuk pretend play seperti masak-masak dan juga dress up costumes. Apabila anda tahu anak anda berada di tempat yang selamat dan anda juga tahu bahawa mereka melakukan aktiviti yang baik untuk perkembangan mereka, anda akan boleh buat kerja dengan lebih tenang. Yang ketiga ialah jaga diri anda terutamanya dari sudut emosi dan juga mental. Seperti yang saya katakan di awal tadi, mungkin ada antara kita yang mengalami sedikit tekanan ataupun mengambil masa untuk menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru ini. Apa yang saya sarankan ialah anda boleh cari satu masa yang anda fikirkan sesuai untuk melakukan satu perkara yang menggembirakan hati anda dan boleh menyebabkan anda untuk tidak memikirkan tentang perkara yang merunsingkan anda.
Contohnya mungkin anda boleh membaca buku yang menarik, menonton drama, menonton filem, atau mungkin anda boleh melukis, mewarna, melakukan puzzle dan sebagainya. Jika anda perlukan seseorang untuk anda meluahkan apa yang anda rasa, carilah seseorang yang anda boleh percayai. Tapi untuk masa ini, buatlah secara online dahulu. Dan mungkin juga ada antara anda yang mengalami rasa sedikit anxious ataupun depressed dengan keadaan yang melanda negara kita pada hari ini. Dan jika anda rasa anda memerlukan pertolongan secara profesional, sila dapatkan perkhidmatan tersebut. Kita tahu ramai juga NGO yang memang menyediakan perkhidmatan ini secara online. Anda mungkin boleh menghubungi mereka. Itu sahaja 3 tips parenting during COVID-19. Kongsikan kepada saya apa yang anda lakukan dalam menghadapi situasi pada hari ini. Boleh tinggalkan komen di bawah, dan jika anda rasa video ini bermanfaat, boleh like dan juga sharekan kepada orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home.